lelaki yang tak tahu lagi di mana, siapa, yang juga sedang berjuang menjaga dirinya di akhir zaman ini. Pada satu masa yang tepat, keadaan yang tepat, kamu akan saling apa? Ya, saling bertemu, saling melekat. Tak, perkara yang kedua adalah sejauh mana kesungguhan kamu menyediakan diri kamu untuk jadi wanita yang baik. Menyediakan diri kamu untuk menjadi isteri yang baik. Menyediakan diri kamu untuk menjadi ibu yang baik. Sebab itu perjuangan untuk mendapat anak yang baik bermula daripada start kita balik. Bukan start kahwin, bukan start mengandung, beramal dengan surah-surah, tidak. Sebab bila kita balik, kita dah mukallaf. Itulah perjuangan kita untuk membentuk diri kita sebagai bakal ibu yang baik, bakal isteri yang baik. Dan Allah tak akan sia-siakan perjuangan ini. Allah akan sediakan lelaki yang baik. Itu janji Allah di dalam Al-Quran. Lelaki yang baik untuk wanita yang baik. Wanita yang baik untuk lelaki yang baik. Saya tak nak kupas. Banyak tanya, Ustazah, saya ada tengok ramai wanita yang baik tapi dapat suami yang tidak baik. Boleh jadi sebelum ini wanita itu bukan baik, dia baru baik, dan dia perlu untuk menjadi istiqamah baik melalui dapat suami tidak baik. Kemudian dia berjuang untuk membaikkan suaminya, akhirnya kedua-duanya baik. Mesti ada kisah, mesti ada sebab. Itu caranya Allah nak kekalkan wanita menjadi baik. Tetapi janji Allah, wanita yang baik untuk lelaki yang baik, lelaki yang baik untuk wanita yang baik. Sebab itu kejar cita-cita sebelum kejar cinta. Cinta akan datang setelah kamu bersungguh-sungguh mengejar cita-cita kamu dalam menuntut ilmu. Allahu Akbar. Okey. Memilih suami, hak siapa? Hak kita ke hak ayah kita? Hak kita. Jom, hak kita. Tiba-tiba ayah tak setuju, mak tak restu. Macam mana? Hak kita lagi ke? Tak. Wow, awak ini dah lengkap package lelaki ni. Dengan handsome, tinggi, kulit cerah macam kamu nak, hidung mancung, anak orang kaya pula tu, bijak, akhlak, soleh, semayang dekat masjid, non-stop, berebut dia nak dengan iman, nak jadi imam. Tak, maksudnya memang awak memang dah jatuh betul-betul, memang tak boleh bangkit lagi, dah jatuh cinta betul dah ni. Mak tak setuju, ayah tak setuju, dia ada pilihan dia. Sekarang ni hak kita ke hak ayah ni? Oh, dah berubah dah. Aduh, subhanallah. Tahu tak program ni dianjurkan oleh Fakulti Undang-Undang Syariah? Saya kena jawab ni dari sudut undang-undang. Betul, dari segi undang-undang syariah. Kalau awak baca perbahasan ulama, dia akan ada dua jawapan yang paling umum. Yang pertama, hak untuk memilih suami adalah hak wali mujbir, iaitu ayah. Dan jawapan yang kedua ataupun pendapat yang kedua, juga pendapat yang kuat, ia adalah hak wanita, sama ada dia bujang ataupun dia janda. Dan kerana kedua-dua hujah ni kuat, maka digabungkan hak memilih pasangan bagi seorang wanita adalah hak wanita dan juga hak ibu ayah. Maksudnya berkongsi hak. Sebab itu hak ini dijaga oleh undang-undang syariah. Sekiranya tidak ada sebab syar'i pun ibu bapa menolak, boleh tuntut untuk dinikahkan dengan wali hakim. Anak boleh pergi ke mahkamah, buat tuntutan wali hakim. Mahkamah akan panggil ibu ayah, kenapa menolak, kenapa tak setuju dengan pilihan anak. Kalau hakim berpuas hati dengan hujah-hujah anak, hakim pun, mahkamah boleh keluarkan surat. Surat itu dibawa ke pejabat agama. Akhirnya dibenarkan walaupun bapa, ibu cakap tak restu, tak redha, kamu takkan bahagia, kamu anak sekian-sekian, bapak pun sama juga buang anak. Perkahwinan diteruskan. Sah tak perkahwinan tu? Bahagia tak perkahwinan tu? Adakah saya sedang mengajar kamu lawan ibu bapa? Tidak. Saya sedang mengajar celik undang-undang untuk ibu bapa pun ingat. Antara kajian yang dibuat, saya tak pasti sebab saya dengar ini daripada Ustaz Azhar Idrus. Dan dia merujuk kepada satu kajian 80% berlaku keruntuhan rumah tangga bukan berpunca daripada rumah tangga yang tidak direstui. Perceraian itu daripada rumah tangga bila dikenal pasti, ditanya kepada responden yang terlibat dalam kajian tersebut, adakah
Rumah tangga yang bercerai, pihak yang bercerai ini, masa kahwin dulu keluarga restu tak? Semua keluarga restu. 80% keluarga restu. Maksudnya, bukan ibu bapa yang menjamin kebahagiaan. Bahkan kalau ibu bapa yang menghalang bila datang seorang lelaki yang baik, seorang wanita yang baik untuk dinikahi. Kerana hawa nafsu mereka. Mungkin sebab tak berkenan dengan rupa, mungkin dengan keturunan, mungkin dengan kerja, mungkin kerana bukan ada duit dan sebagainya. Bukan faktor utama, faktor agama, tapi kerana hawa nafsu, maka ibu bapa ini telah pun menyalahgunakan kuasanya sebagai ibu bapa. Allahu Akbar, subhanallah. Bila kita lahir, masa baby, ada tak hak kita? Lahir je kita terus kita ada hak kan? Terus kita diberi hak sebagai seorang anak, berhak mendapat nama yang baik, pendidikan yang baik, mendapat nafkah, makan minum, tempat tinggal, perlindungan. Kalaulah kita dira masa baby, lepas tu kita meninggal, tapi alhamdulillah kita hidup, baby meninggal, lepas tu ada pihak yang menuntut hak baby tu, dapat tak dituntut? Dapat. Ibu bapa boleh dipenjarakan walaupun baby itu dah meninggal. Walaupun baby ni tak pergi buat pun laporan dekat polis, baby ni tak ada pun pergi mahkamah, tak ada perbicaraan, ibu bapa akan dihukum. Saya nak sampaikan, wahai para wanita sekalian, Islam ini agama yang sangat sempurna. Lahir je manusia, dia lahir dengan hak-hak dia. Sebelum bicarakan hak ibu bapa, saya ada anak. Sebelum bicarakan hak suami, sebelum bicarakan hak isteri, hak sebagai manusia sebaik lahir sudah ada. Undang-undang sudah ada ke atas kita. Hebatnya Islam. Hak kita terhadap susu. Susu ibu kita. Siapa yang bertanggungjawab bagi kita makan dan minum dan sebagainya. Saya nak sebutkan, wahai para wanita sekalian yang menonton secara live, yang berada di sini. Seorang wanita yang berilmu, yang dia tahu undang-undang, dia tahu hak-hak dia, dia tidak akan dipergunakan ataupun dihina, ataupun dia tidak akan dizalimi oleh suami. Oleh suami. Kamu kan semua nak kahwin. Kamu kahwin dengan lelaki. Tahu ke baru tahu? Kamu akan bernikah mengahwini seorang lelaki. Dan sangat berbeza. Cara berfikir, cara bertindak, semua berbeza. Masa bercinta semua indah. Cuma saya nak bagi tahu, kalau kamu ada ilmu dan kamu ada credibility, kemudian kamu ada kefahaman tentang undang-undang, dan dia tahu, kamu tidak akan mudah untuk dizalimi. Kamu tidak akan mudah dizalimi. Kamu faham? Saya dulu dapat ugutan daripada para suami yang tak puas hati bila saya berikan celik undang-undang, celik pengetahuan, ugut sampai ancaman, mencederakan. Ancaman saya tak boleh cerita apa yang berlaku ancaman pada saya. 4 tahun saya menghadapi kes-kes VIP. Bila isteri datang untuk tanya hak dan saya bagi tahu dan saya guide sampai pergi ke mahkamah, sampai isteri dapat tuntut hak dia dan perkahwinan, hak lepas perkahwinan. Berapa banyak ugutan melalui telefon, melalui tulisan. Betapa takutnya lelaki bila isterinya ada pengetahuan, bila isterinya ada ilmu, bila isterinya tahu hak-hak dia. Okey, wallahu a'lam. Gitu hebat ending kan.